إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على الله توكلنا بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف قدس الله سره والأولون للأنوار situ betul betul فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه. Dulu dibagikan dua, dia kata ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarun muwajjahah. Dulu dibagi dua, ada nur tawajjuh, satu lagi dipanggil nurul muwajjahah. Nur tawajjuh ialah apa? Al-a'mal wal ahwal wal mujahadat. Itu dipanggil nurul tawajjuh. Ya, telah segala amal yang dilakukan. Al-ahwal, hal-hal yang berlaku, halul qulub, hal-hal qalbi insan, itu dipanggil termasuk dalam anwarut tawajjuh. Dan satu lagi dipanggil al-mujahadat. Mujahadah itu dipanggil anwarut tawajjuh. Dengan mujahadah dia, maka dia dapat cahaya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada amalan, dia tak akan dapat untuk menghadapkan qalbi dia ke Tuhan. Tanpa ada ahwal-ahwal rohani, dia tak akan dapat menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan tanpa mujahadah, dia tak akan dapat nurut tawajjuh. Maknanya tawajjuh qalbi kepada Tuhan yang disebut dengan nur. Dalam matan lain Ibn Atta kata apa? Al-anwar matayal qulubi wal anwar. Al-anwar segala nur itu mataya. Mataya jamak dia matiyah. Mana kenderaan matayah lil qulub bagi segala hati. Wal anwar, al-anwar matayal qulub wal asrar. Mana kenderaan qalbi dan kenderaan sir adalah segala nur. Inilah dia nur tawajjuh, nurul muwajjahah yang dicempakkan kepada qalbi insan. Maka dibagikan dua, satu nur tawajjuh dan kedua dipanggil nurul muwajjahah. Adapun nurul muwajjahah bagi wasilun, orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala. Apabila sampai, dimasuk dalam maqamul ihsan, ya, dengan baru dibukakan muraqabah dan musyahadah qalbi dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka anwar muwajjahah dipanggil minal ma'arif wal haqa'iq wat tajalliyat, ya, wa ghairiha. Daripada segala ma'rifat yang Tuhan buka dan segala hakikat yang ditajallikan dan pentajallian, itu dipanggil anwarul muwajjahah. Nur berhadapan antara qalbi arif billah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sini disambung pal awwaluna lil anwar. Pada awwalun iaitu siapa? Golongan ar-rahilun. Rahil, sair, salik sama makna. Ya, orang yang sedang berjalan, ya, akan rohani dia menuju kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memperjalankan hati kita menuju Tuhan adalah fardu ain, wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala.
Itu saja. Manakala kita tak jalankan kepada Ta'ala, dia berjalan tempat lain. Dia jalan lain tak adalah jalan Tuhan, tetapi jalan syaitan. Itu je. Dia tak berjalan ke Tuhan, habis jadi mangsa kepada nafsu dan syaitan. Habis itu dari nas terang di Al-Quran, fafirru ilallah, berjalanlah sekalian kamu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala mereka yang awal itu hamba bagi nur. Ini ketelitian para arifin ni. Jika nak jumpa semua kena jumpa pakar ni. Ya. Kalau nak fakah dalam ilmu zahir, ilmu fiqh itu fuqaha ni. Bagian hadis muhaddis ni. Bagian tafsir mufassirin ni. Ya, bagian tasawuf ada muhaqqiqin, ada ahli-ahli haqaiq yang Tuhan bukakan bagi mereka, ya, perbahasan-perbahasan yang tinggi yang mereka dipakar dalam bidang. Jadi pakar dalam bidang kerohanian jadi al-arifin, golongan arifin billah. Tengok ada seluk satu-satu dibukaan tadi. Kalau kita tak terperasan kita ni, Allah. Maka segala mereka yang awal itu hamba bagi anwar. Ya, dia nakkan nurnya kan, jadi hamba bagi anwar mungkin. Kalau kita dah kehebatan tu kan. Kerana apa dia kata sini? Kerana ada wujud hajat mereka kepadanya, kepada nur, dalam menyampaikan kepada maksud mereka. Satu. Dan segala mereka yang akhir, iaitu golongan wasilun, iaitulah segala orang yang wasil, yang sampai segala anwar itu bagi mereka. Ya, nur tu dibagikan untuk mereka. Dia tak jadi hamba nur, tapi Tuhan bagi kat dia. Kerana apa? Ni sebab ni kerana kaya, kerana wujud kaya mereka daripada anwar. Kerana wujud kaya mereka, apa makna kaya? Tidak berhajat. Mana kalbi dia tidak digantungkan dengan sesuatu pun, walaupun anwar. Nur tu masih makhluk. Itu. Ini tengok dia punya pendetilan dia. Kerana bahawa mereka itu bagi Allah Ta'ala, tiada bagi sesuatu selain daripada Ta'ala. Ya. Hidup dia semata-mata lillah, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Ya, kalbi dia tidak berpusing menghadap kepada yang lain, melainkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beza jauh antara salik dengan wasil, antara rahil dengan wasil. Allah. Kerana bahasa mereka itu bagi Allah, li'annahum lillah la li syai'in dunah. Ya, bagi Allah, tiada bagi sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala. Mana kehidupan dia bukan untuk yang lain, semua lillah bagi Allah. Ya, pandangan dia minallah billah ilallah, lillah terus kepada Allah, dari dia, dengan dia, kepada dia, boleh selamat. Kalau dipandang dari dia, bukan dari dia, dipandang daripada makhluk, dengan makhluk kepada makhluk, habis tenggelam. Ya, jadi arifin bila dia nak mengeluarkan pandangan makhluk daripada kalbi, itu je. Dia berjaya keluar je, pum, ma'rifat Tuhan buka. Farriq qalbak minal aghir yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan kalbi kamu daripada lain daripada Allah Ta'ala. Sentiasa dia dengan Tuhan. Kalbi tu waktu suruh degil kalbi jangan putus. Allah, Allah, Allah di jalan dan full time. Tak yakin full time. Tu nafas dikir nafas sentiasa ada. Ya, cuba dia kena latih sentiasa, walaupun dia bercakap, walaupun tengah makan, walaupun tengah bersembang, dalam di jalan ni. Nur dalam di jalan tu. Ya. Kita kadang zikir bila berbual habis tu, kena TO dah habis. Dia berbual dia dah habis kan. Ya. Dia dalam keadaan dia bercakap, dia berjalan, dia mengajar pun semua, dia belajar buat kitab, kulub hati dia dengan Tuhan. Jangan putus, sentiasa kena jalan. Zahir dengan zahir. Sebab ada abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad kita dengan makhluk, rohani jangan. Rohani kita dengan dia je. Kalau rohani kita bagi kepada makhluk, habis. Ya, barang siapa yang membagi ke rohani dia kepada makhluk, maka rosaklah perjalanan rohani dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka segala orang yang salik itu beroleh terang dengan nurul hidayah. Orang yang salik, yang sedang berjalan, dia dapat nurul hidayah. Mana al-hidayah al-syabihah bin anwar, hidayah yang tersumpah dengan nur. Dan segala orang yang wasil
beroleh sir. Allah Allah. Sir makanan dengan sirul inayah. Ya, sir dia punya perjalanan tadi, iaitu dengan apa? Sirul inayah. Inayah lagi tinggi kan. Ya, bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik. Bil inayah mahfuzun anil kabair wa sagair. Satu lagi riayah, itu lagi tinggi. Bil riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan adanya hidayat, maka seorang itu selamat daripada syirik dan kufur. Ya, orang yang selamat syirik kufur sebab dia ada hidayah. Kata hidayah tuan tak pergi, habis tenggelam ni. Dan dengan ada inayah, hidayah petunjuk, inayah mana bantuan. Dengan ada bantuan Allah, mahfuzun anil kabair was saghair. Seorang itu selamat dari dosa besar dan dosa kecil. Manakala kita terselamat dosa besar kecil, sebenarnya apa? Ada inayatullah, ada bantuan Tuhan. Kata ada, habis tenggelam kita. Dan paling tinggi riayah. Apa makna riayah? Pemeliharaan. Dengan adanya pemeliharaan Allah, mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Maka kalbi dia dipeliharakan daripada kelalaian. Bahawa setiap nafas dia pi kulilam hati inilah. Ya, setiap nafas dia dengan Tuhan. Itu dia panggil riayah. Jadi zikir fi kulli lamatin tu menyentuh kepada riayah dia panggil. Ya, supaya dapat kalbi kita sentiasa dapat bantuan Tuhan. Mana bila kita sebut fi kulli lamatin, mana hati kita jangan putus dengan Tuhan. Kalau putus maknanya kita sudah dusta. Mulut kita fi kulli lamatin, hati kita pun tak ada fi kulli lamatin. Mulut je fi kulli lamatin wa nawasin dalam tak jalan. Itu kazabta, orang kata bohong kau. Ya, sebab Sayyidina Ahmad dia letak situ supaya isyarat supaya kamu pergi ke arah tu. Supaya betul-betul kalbi dia sentiasa dawam ala Allah, baru dia dapat maqamil hub. Dan bila dengan hub, baru tu buka jalan makrifat dengan Tuhan. Ya, dia ada 3 alamat hub. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami sekalian arifin awliya ila mahabbah. Siapa yang kalbi dia tidak ada mahabbah, rindu yang kuat dengan Tuhan, jangan harap disampai ke Tuhan. Kau buatlah ibadat tonggak-tonggik. Sembahyang lenguh rasa. Para arif sembahyang makin lazat. Kita sembahyang lenguh sebab apa? Jazbah tak ada. Injizab, ketarikan kalbi tak berlaku. Ya, maka mahabbah tu dia punya enjin besar. Kalau kalbi tak ada rasa kasih, rindu dengan Tuhan, maka bahaya besar. Lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Bila masa dia boleh terpusing. Ya, maka al-hub awwaluhu, ya, al-hub kasih tu awal ditanda dia apa? Dawamuz zik. Kekal zikir, jangan putus. Itu tanda orang tu ada kasih dengan Tuhan. Wa awsatuhu, dan pertengahan dia al-uns bil mazkuri. Pertengahan dia apa? Al-uns, berjinak-jinak mesra hati dia. Wa awsatuhu, pertengahan mahabbah ialah apa? Al-uns, berjinak-jinak qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Wa a'lahu wa nihayatuhu, a'lahu dan setinggi-tinggi, wa nihayatuhu dan kemuncak mahabbah tu apa dia? Allah tara illa maulahu, bahawa dia tidak memandang melainkan Tuhannya. Dia tidak memandang, tidak berhadap tiap saat melainkan Tuhannya. Itu dia isyarat fi kulli lamhatin wa nafasin.
duduk betul-betul. Ya, duduk macam mana lisan kita kata tiap-tiap lamhah kelipan mata, tiap-tiap nafas dengan dia, duduk situ. Bahawa dia akan ada futuhat. Baru kata Sayyidi Ahmad Idris, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, mana kalau tak sampai tarat lagi tak terbuka hijab. Ya, dia kena buka hijab betul-betul siddiq qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu buka di hijab, habislah. Ya, bila Tuhan buka di hijab, hijab nur dia habis. Akan tenggelam segala yang lain. Baru dia mula mengharum. Ya, as-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak mula melainkan fana. Bila Tuhan buka dia akan lenyap lain. Pum. Situ boleh masuk alam marifat. Ya, berlazat ia dengan Tuhannya, bernikmat ia dengan Tuhannya. Kalau tidak dia tak ada percik terang tadi. Dia pelik. Kita tutup, ya, terkunci tak. Tutup baru tu buka. Mana tutup kau dengan makhluk, Tuhan buka dengan dia. Kau padamkan dengan makhluk, maka dia akan terangkan dengan dia. Itu maksudnya. Ya, tu suruh kita keluar. Suruh keluar daripada a'rad basyariah. Ukhrud min awsafil basyariyati an kulli wasbin munaqidin li umuriyatik litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud, keluar daripada sifat a'rad basyariah ar-radi'ah, sifat-sifat manusia yang keji, yang kotor, buang semua, bersihkan. Litakunu nida'il haqqi mujiban, supaya kau dapat menidak seruan, ya, pancaran daripada Allah Ta'ala akan didapat. Maknanya apa? Kalau dalam hikam Abi Madian dia dua patah disimpul, faslun wasal, faslun waslun. Kau kerat aja kau sampai. Mana kalbi kamu kerat dengan makhluk, pum, Tuhan buka sampai pada hadrat ma'rifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Itulah nikmat, sebenar-benar nikmat. Ya, an-naimul hakiki huwa al-inkishafu billah. Nikmat yang sebenar-benar dalam dunia ni bila kalbi kamu dibuka oleh Allah Ta'ala. Itu kata rafa'tul hijab. Kata Sayyidina Ahmad dia rafa'tul hijab, pum, aku buka. Ya, wa haqiqul azab, dan sebenar-benar azab. Al-azabul haqiqi apa? Huwal al-ihtijab. Kamu terhijab dengan Ta'ala. Tidak ada bala paling besar, azab paling besar bila qalbi insan terhijab dengan Allah Ta'ala. Dengan bau dia tak boleh nak menghadap. Dia nak menghadap Tuhan ada di sana sini, pusing sana pusing, tak boleh menghadap Tuhan. Itu sebenarnya bala besar. Betul, kalau kalbi kita tak boleh menghadap, bangun malam-malam merayu dengan Tuhan, menangis banyak-banyak, minta Tuhan buka. Ya, tidak ada satu penyiksaan besar kecuali bila kalbi insan ditutup daripada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Maka bila dibuka saja sini, baru dia kata sini apa? Kata Tuan Pengarang, itulah li'annahum lillah la li syai'duna. Dia dengan Tuhan, tidak ada sesuatu selain daripadanya. Itulah peringkat-peringkat golongan arifina billah, yang mana mereka Islam menerima nikmat berlazat dengan Tuhannya. Ya, bila dia dapat lazat dengan Tuhan, bila ada kerinduan, dan bila rindu dia dapat, bila ada kemanisan. Bila kemanisan dia dapat, bila ada istighalul qalbi. Jadi awal-awal kita ada istighalul qalbi. Itu kata Sayyidi Ahmad Idris. Ya, istighalul qalbi ma Allah. Tumpukan betul kalbi kamu. Ya, berjalan di mana, duduk bangun kamu dengan dia. Kemudian baru dia akan hadiahkan pertama kemanisan dengan dia. Ya, bila manis dia dapat, dia bagi satu lagi la mahabbah. Bila mahabbah dapat, dia bagi al-aish, rindu kuat. Bila rindu kuat, baru pum dibuka. Dia terjali dibuka dia, habislah ni. Itu nikmat paling besar kali. Tidak ada satu nikmat paling besar bila kalbi kita dibukakan, ia terjadikan akan kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Maka jadilah dia ma'allah, kun ma'allah. Jadikan diri kamu sentiasa dengan dia. Barulah tarallaha ma'ak, engkau melihat akan dia di mana saja tadi. Kita melihat dengan bil basirah. Apa makna melihat sini? Ialah syuhud, musyahadah. Maksud dalam lain muraqabah wal musyahadah. Bukan lihat dengan mata kepala, tak ada mata kepala, tak ada apa tadi. Mata kepala ni nampak makhluk ya. Al-basar la yara illa ilal haq, wal basira la tara ilal haq. Basira dia tidak pandang melainkan al-haq, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah karim.
Dan tiadalah, maka adalah perjalanan mereka itu dengan dia tu. Perjalanan aribillah billah. Dia nak situ yang tanda billah la bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Kalau kita pandang diri kita aja bis mahjub. Ya. Dalam sembahyang di start kita takbiratul ihram sampai salam tu, situ paling tempat besar kita kena jaga. Jangan ada kita dengan kita. Mesti kita dengan dia. Ya. Kita gerak, bangun, diam, rokok sampai salam, kita merasakan af'al dia. Kita rasa sungguh ya, dengan zauq yang Tuhan bukakan, bahawa dia akan rasakan kenikmatan luar biasa daripada Allah SWT. Bahawa dah hati dia boleh uruj mi'raj ke Tuhan. Salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang tu mi'raj. Mi'raj apa? Uruju qalbi. Bukan mi'raj naik macam Rasulullah naik tu, bukan. Mana mi'raj qalbi kita. Uruju qalbi ilallah, naik qalbi dia menghadap ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada mereka itulah isyarat firman Allah Ta'ala, Qulillah. Kemudian summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Qul, katakan olehmu Allah. Ya, sebut zikir apa? Allah. Ni ada lebay dapat PhD tapi kata tu ada zikir Allah. Boleh betul ya. Sedangkan Al-Quran tu pampang. Qul, katakan olehmu, sebut, ingat, kata, hadap, tawajuh, Allah. Allah ya. Allah kan. Kemudian summa zarhum, kata olehmu ya Muhammad SAW, Allah dengan apa? Sendiri baginya. Mana dia infirat qalbi dengan Tuhan. Maka tinggalkan olehmu akan mereka pada masuk mereka itu dalam suatu bermain-main. Maknanya bila kita zikir ismuz zat, maka kedudukan kita mesti pastikan jangan ada satu benda pun yang masuk dalam qalbi ke, menghadap tepat ke dia. Ya, kita pandang betul Allah mana ismu zat. Bila zat ya tasif, dia bersifat. Bila nama macam ni dia ya al-musamma, ya, dia dulu ala al-musamma, dia menunjuk kepada zat. Maka semua masuk tu. Zikir Allah dipanggil apa? Dipanggil sultanul asma, dan juga dipanggil sultanul azkar. Ya, sultan, raja bagi segala nama-nama Allah. Sebab Allah tu nama bagi zat, ismu zat. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Muqti, semua itu dipanggil ismul sifat. Itu nama bagi sifat Allah Ta'ala. Kita sebut itu, dia masuk semua dan ni. Itu pukul betul. Dia sebut oleh Arifin alif isyarat tu ada 4. Alif isyarat pada tauhidul af'al, lamul ula, lam pertama isyaratun anit tauhidul asma. Kemudian tauhidul af'al, asma, penuh sifat, dan hak isyarat kepada tauhid zat. Maknanya dalam kalimah Allah tu pun penuh dengan makna tauhid. Apa makna tauhid? Mengesakan. Bila mengesa makna tunggal dia. Bila sampai ke Tuhan mesti taraf dia tunggal. Dia dengan Tuhan habis. Dia pun lebur. Yang ada dia je. Sebab tu bila kata hakikat mengenai dulu disebutkan ada ia tiada engkau. Ada dia. Ada ia tiada engkau. Selagi engkau tidak akan sampai kepada dia. Bila engkau bukan engkau, baru engkau sampai kepada dia. Ya. Orang tengok apa pening apa bahasa gitu. Selagi engkau tak sampai kepada dia. Selagi engkau bukan engkau, baru engkau sampai kepada dia. Selagi engkau mungkin nampak ini saya, ini anak. Oh tak ada. Bau lagi jauh lagi. Dia panggil makam ananiyah, ke dia nampak dia tadi. Dia tak nak tu. Selagi bila engkau bukan engkau, ini syarat pada makamil fana. Kau tak ada lagi lah dia yang tak nak. Barulah kau kenal siapa dia. Ya, siapa dia? Dia lah wujud yang hakiki. Adapun wujud makhluk adalah majaz. Wujud majaz tak pakai. Ulama sufi tak pakai wujud majaz. Wujud majaz mana wujud yang sandar saja, wujud yang dipanggil muqayyad. Wujudan semua makhluk muqayyadun billah, dia terikat dengan Tuhan. Maka wujud Tuhan tak pakai. Dia nak wujudul mutlak. Wujud mutlak mana wujud yang terlepas daripada sesiapa pun. Dia terlepas, adapun kita tak terlepas. Kita terikat dengan dia. Ya. Kalau ringkas kita panggil kita dengan bayang. Kalau kita dengan bayang kita dipanggil mutlak, bayang tu panggil muqayyad. Bayang tu terikat dengan kita. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berhenti. Sebab tu bayang orang tak kira. Sebab wujudan bayang tak ada makna. Tak ada makna sebab dia dikawal oleh Tuhan dia. Tuhan dia gerak, dia gerak. Tuhan dia berhenti, berhenti. Sebab tu bayang orang tak kira. Bahawa itulah kita dengan Allah Ta'ala ambil misal begitu. Makna kita dipanggil
sebagai bayangan kewujudan Allah Ta'ala. Bayang tu bermakna sini dalil. Ya, wujud makhluk ni dalil kepada wujudullah. Tu. Sebab tu makrifat dia, kalau orang makrifat jauh, dia masih memandang bayang. Selagi kalbi kita memandang makhluk, maka dia jauh lagi makrifat dengan Tuhan. Tapi boleh dia padam je pandangan bayang makhluk, ya, ketika dia usul ila Allah. Bila dia terpadam pandangan kepada bayangan, bila sudah terbuka tajalli akan Tuhan bayang. Faham ni? Kita nampak objek satu jauh, kita tengok ni bayang orang ke bayang apa, dekat sikit pun nampak ni bayang orang. Maka kita pun fokus bayang. Tuhan ni nampak sebab kita tengah fokus bayang. Bila sampai dekat tercacak depan dia, Tuan, ente ingat siapa tadi? Bila ente je, Dolar ke Samad ke Kasim ke, pun je nampak dia, bayang tak nampak dah. Ya, bayang tak nampak. Faham ni? Bagaimana bila terjali dengan Tuhan, pun hilang makhluk. Selagi ada makhluk tu belum tepat, belum sampai makrifat sebenar. Ya, hilang makhluk dari qalbi dia dengan Tuhan. Sebab dia kata sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat makrifat dengan Tuhan sebenar, lenyap makhluk dari qalbi dia. Tak ada. Sebab dia dengan Tuhan ni saja. Tu qalbi, ya. Jasad macam biasa, dan sebab nak kenal arif billah ni payah. Jasad dia macam kita je. Dia bekerja, kita makan, minum ke sama je. Dan yang biasa dalam dia qalbi dia. Sebab yang boleh mengenal pun dalam, bukan luar. Hakikat insan dia yang mengenal Tuhan. Ada pun jasad kita tak ada apa ni, besok sumbat dalam tanah air dan tunggu masa. Habis besok dia bercerai roh dengan jasad, pakat mandi ke lah, kapan mayang, pikul, sumbat dalam liang lahat, dah habis. Ada pun hakikat dia dah balik je tadi. Bukan dia balik yang kita takut. Kalau balik tak sempurna, berat je. Kalau balik tak sempurna, berat. Dia balik, dia bersih dia apa? Betul-betul makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Bahawa orang yang sebenar-benar makrifat dengan Tuhan, ya, maka kalbi dia akan kuat betul cinta dengan Tuhannya. Dan bila kecintaan menguasai jiwa dia, maka syariat dia akan cantik dijaga. Itu keadaan dia. Ya, kalau dia kata makrifat, syariat pun tak penting, itu bohong. Itu makrifat kazib dia. Makrifat palsu, tak betul. Dia makrifat menghasilkan mahabbah tadi. Sebab pepatah orang Melayu kita apa? Tak kenal, tak cinta. Tak kenal ni nak cinta macam mana? Macam cinta tu jatuh hati. Macam mana hati ni nak jatuh kalau dia tak kenal? Dia bila dia kenal, baru dia tahu segala kamalat milik Allah Ta'ala. Kita maju Suluddin kan, baru kita kenal betapa dahsyatnya kesempurnaan kehebatan Allah. Baru dia dia akan jatuh hati. Dia jatuh hati dia dengan barulah dia boleh menghampirkan diri, dan bagai-bagai pembukaan dibuka oleh Allah Ta'ala. Sebab tu mengenal tu syarat pertama sekali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui ilmu tiada bersifat ketuhanan melainkan dia. Ya, ketuhanan dia tunggal. Dan Nabi menyatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ma'rifat akan Allah. Dan dalam matan Zubat, ya, Syekh Dahlan Ad-Dimishki kata awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Awal yang wajib bagi insan makrifat dia akan Tuhan. Bistiqani ay bitayakun. Bagaimana dengan makrifat sebenar tu, dia punya kehasilan kita akan nampak. Iaitu fawaidul ma'arif, ya. Faedah makrifat tu dia akan membawa kepada apa? Cantik amalan syariat. Situ akan pergi. Confirm dia akan pergi situ. Sebab bila dia kenal, dia akan jatuh hati, dia akan jatuh cinta. Dan bila kuat kecintaan dengan Tuhan, mana boleh dia langgar perintah Tuhan, dia akan jaga sejaga-jaga. Dia akan buat dengan secantik-cantik amalan dia. Itu panggil ahli ma'rifah. Tengok Sayyidina Hasan ni radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bila dia nak ambil semayang kan, wajah, kalau tengok wajah Rasulullah SAW mirip betul Sayyidina Hasan belah atas. Kalau belah bawah itu Sayyidina Husin, ya. Dia banyak mirip bagi Rasulullah belah atas. Jadi bila secantik-cantik wajah Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW, ya, dia nak ambil nak semayang berubah bintan, muka dia pucat. Tiap-tiap kali nak ambil semayang, muka dia pucat. Bila orang tanya kenapa bagi jadi macam ni, dia kata kau tak sedar kau nak menghadap siapa ni? Yang kau nak menghadap ni siapa? Bukan sebarangan, bukan raja dunia, Malikul Muluk, raja segala raja. Tu sentuhan kalbi, connect hati tu penting tadi. Sebab hati kalau tak ada connect tu dengan Tuhan,
ibadat dia kosong, ya. Maka ada barang yang lain daripada pandang ini tiada dibilangkan dan tiada maksud, ya. Pandangan selain daripada kepada Allah Ta'ala, itu pandangan tidak dimaksudkan dan tidak muktabar. Mana pandangan yang sebenarnya bila kalbi dibuka dengan Tuhan, itulah pandangan yang mempunyai nilaian yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pandang makhluk aja, orang kafir boleh pandang tak ni? Pandang dah kena buat dua tu, pandangan dua sekali, terbuka zahir wal batin. Ya, buka aja mata luar, mata dalam kena siap. Kalau buka aja mata luar saja, mata dalam tak buka, itu bahaya paling besar. Maka kalbi dia akan tersangkut dengan makhluk. Dan kalbi bila tersangkut makhluk, macam mana dia nak berjalan ke Tuhan? Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mirati. Macam mana kau nak berjalan ke Tuhan? Ya, kaifa yashruku qalb, hati nak percaya, sedangkan ya suwarul aqwan, rupa makhluk terlekat dalam kalbi kamu. Ya, kebesaran makhluk, pangkat, jawatan, buang habis tu. Buang tu baru Tuhan bagi. Atau riyadhah mujahadah, dia menuju ke atas apa? Tasfiyah, penyucian dalaman tu, ya. Tu. Dan ketahui alim bahasanya hamba itu apabila ada serta dirinya sebelum berjalannya, ya, dia ma'a anfusihim, serta diri. Kita nak serta Tuhan bukan dengan diri, ya. Atau dalam berjalannya, maka adalah segala sifatnya dan afalnya dan perangainya sekalian itu aibun, aib, ya. Keaiban paling besar bila manusia itu dia dengan dia. Tadi baru kita bilang kau dengan kau aib, bila kau dengan dia baru sempurna, ya. Dan tiadalah jalan kepada melihat kepada segala yang gaib melainkan kemudian daripada apa tu? Daripada tiga kemudian kepada yang terbunyi, kemudian daripada tilik kepada yang tersembunyi, daripada segala aib, tilik dengan ni. Jadi kita pandang kepada aib kita, baru tu buka, dan keluarlah ia daripadanya, daripada aib tadi. Lepas tu bila Allah bukakan kita memandang keaiban kita, itu satu daripada kurniaan besar. Ya, orang yang paling bahaya dia tak reti, dan dia tak reti nak memandang aib diri. Ya, wa bassaru uyubah. Bila Tuhan bukakan memandang aib, itu mana golongan mukhtar, golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak pilih dia, dia tak nampak aib, dia rasa dia sempurna, dia hebat, dia habis tu, tu rosak ni. Dan demikian itu tiada seperti, ya, melainkan tiada sempurna juga, melainkan dengan sentiasa mahabbah tu, yang tiada lagi tinggal bagi sifat yang kasih serta kasihnya. Mana mahabbah dia hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab kata tarikuna tarikul mahabbah, jalan kami adalah membentuk mahabbah dengan Allah Ta'ala. Yang dapat mahabbah ni, ya, berarti kena, dalam matan dulu disebutkan mana fa'al qalbu mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tidak ada satu perkara yang terlebih memberi manfaat bagi kalbi insan untuk jalan makrifat kepada Ta'ala melainkan dua perkara. Ya, mislu uzlatin, satu uzlah asing, kemudian dia yadkhulu fiha midanul fikrah, dalam dimasingkan diri masuk dalam tu tiga benda. Midanul fikrah, pertama dia memikirkan apa? Awal kita memikirkan segala dosa, kesilapan, maksiat dia zahir batin. Tujuan dia nak cuci. Kalau tak cuci dia tak boleh jalan. Dan macam mana kalau kotor nak masuk istana ma'rifah? Yang pertama, setelah dia cuci, kemudian dia membuat ni untuk hasilkan mahabbah. Apa dia? Dia telah memandang akan ni'am. La yatimmu ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kau dapat memandang al-mun'im, pemberi nikmat sebenarnya. Jadi kita kaji satu pandang nikmat Tuhan, nikmat iman, nikmat Islam, macam-macam ni. Maka bila sampai kat situ, sebab perangai manusia ni, jubilatul insan yuhib ila man asna ilai. Diperangaikan manusia, dia kasih, dia jatuh hati pada orang yang banyak support dia, banyak bantu dia, banyak tolong dia. Siapa dia selain Allah Ta'ala? Semua dia punya kan. Dia kita fikir tu, Masya Allah, kasih sayang Tuhan, hati dia, pum, dia ada tangkap. Dia tangkap kuat, barulah dia proses tumpukan dia punya pandangan, maka tidak dipandang Allah tara illahu, dia tak melihat melainkan dia. Ketika kita buat Tuhan buka,
Ya, proses yang pertama bersihkan dulu, kemudian memandang akan nikmat-nikmat Tuhan yang tidak terhingga banyak, sampai dia sejatuh hati betul dengan Tuhan. Dia rindu betul. Kemudian ketemu potong muka. Akhirnya tidak dimandang melainkan di madhab Allah Taala setiap saat dia. Ya, setiap saat tuan-tuan. Bukan tanya, jangan tanya angka. Kalau orang nak jalan ke Tuhan, dia jangan berzikir berapa. Zikir berangka ni orang malas tuan-tuan. Berangka 10,000, 20,000. Orang kasih dengan Tuhan dia tak dikira. Ya. Kekasih kalau beri hadiah kasih dia kira ke? Ya. Bagi. Dia tak kira kan. Kalau bila kira ni tu banyak lah tu. Tu dia tak ada kasih lagi. Kau jangan bagi banyak-banyak now, kita habis kan. Tapi kau kasih ambil. Kau nak ambil semua pun tak apa. Semua masa diberikan kepada Allah. Semua tiap nafas tu naik dia dengan Tuhan ni. Itu tanda arif billah. Ya. Adapun orang awam ni itulah peringkat awal kan, nak bagi istiqamah kena letak angka dulu. Ya, kalau tidak kan dia cengilat turun 1,000 dia zikir 2,000, dia zikir apa 500 saja. Letakkan angka baru dipolong, lama-lama dia kekal kan. Tapi kalau orang dah karam dia dengan Tuhan, dia tak lagi angka dah, setiap saat sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Dan manakala engkau melihat kepada segala asrar yang mahbub, asrar mahbub yang dikasihi daripadamu sebelum suci daripada segala aib dirimu, maka demikian itu ketiadaan beroleh taufik Allah. Dan manakala engkau melihat-lihat, dia nak masuk matan bawah ni panggil tautiah. Dan membalang dia panggil tautiah, persiapan nak masuk matan bawah ni. Ya. Ya, itulah manakala engkau melihat-lihat dalam kalbi kita, memandang-mandang kepada segala asrar, sir-sir mahbub. Kita nak buka hijab, dia nak pandang sir tu, rahsia ni sebelum suci. Padahal kalbi kita belum suci lagi daripada segala aib dirimu, maka ada demikian itu ketiadaan beroleh taufik bagimu. Seorang itu takkan dapat taufik ibadah ta'ala bila dia lebih memberikan tumpuan kepada segala asrar sir-sir. Ya, pada sir tu tak payah minta, bantuan bagi. Dan farriq qalbak minal aghyar bau yamla'u bil ma'rif wal asrar. Kita kosongkan je gelas, kita bersih, boleh dah tuang 1,000 satu macam dina air boleh. Tapi gelas dia tak bersih, dia nak minta tuang lah, tuang tengok dalam tu lipas mati dia kan. Ya, lipas mati ada tercecak, ada abu, ada macam mana nak tuang. Ya, kalau dia bersihnya memang tak. Kita tak minta, Allah Ta'ala akan bagi. Ya, Allah Ta'ala memerhatikan riyadhah wal mujahadah kita dalam membersihkan qalbi. Kita bersih betul-betul, pum dia tuang ya. Tak yang minta dia bagi. Dan Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, mana dia akan buka. Tapi persoalan dia belum bersih, tapi dia nak hati silap. Ya. Jadi mana nak dapat tu mesti ada persiapan yang ya. Diminta permohonan bagi apa? Pejabat pertanian. Dalam borang semula kita kerja dibuat, dia buka 20 ekar tanah, tanam cili jalannya kan. Bila pegawai datang tengok, pokok gelam pun tak tebang lagi. Hutan lagi ni. Tu kalau bagi baju dia jual lagi baju. Mana ni istiadat, persiapan. Dia kalau pegawai tengok, wah cantik pokok dia, semua dah naik daun hijau. Memang dia support baju dia tahu. Ya. Kalau dia tengok dah cantik, dia kata minta pun dia bagi kan. Orang ni kena bagi sampai tambahan, saya tolong. Mana dia nampak kesungguhan kita. Tapi kalau dia minta dia tengok hutan lagi apa, dia hantar ni habis. Dia lelongkan baju. Begitulah maksud istiadat. Persiapan tu kena ada. Jadi adab kita dengan Ta'ala, jangan tanya kerja Tuhan. Yang buka, yang hantar asrar sid hak dia. Ya, kita buat kerja kita. Apa kerja kita? Tasbih, membersihkan dalam itu. Bila kita bersihkan cukup, dia hantar lah ni. Hantar jumpa ke berbagai waridat. Sama ada waridat peringkat awal dipanggil waridat, ya, warid al-iqbal, pum dibuka. Kemudian waridan intibah, iqbal wal wisal. Jadi 3 warid. Warid pertama dipanggil intibah. Kalbi kita ni dia berikan kejagaan. Dah mula sedar, dah mula rapat. Dia speed lagi tuan beri pula kedua al-iqbal, dah mula dapat tawajuh, menghadap. Daripada menghadap tepat betul-betul bersih je, warid dan wisal atau warid usul ila Allah.
Tuan bukakan hijab. Itu di antara apa? Pesanan Tuan Pengarang, kalau dia memberikan tumpuan kepada naksir, padahal dia sendiri tak menumpukan pembersihan, maka itu salah adab. Salah adab. Yang penting dia adab, dia akan jaga bersihkan. Ya, bersihkan sungguh-sungguh dalaman kita tadi daripada segala kekotoran dia, maka insya-Allah dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala kurniaan yang begitu banyak. Maka dia akan masuk bawah ya tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub, itu khairun min tashawwufuka ila ma hujiba anka minal uyub. Kamu memberikan tumpuan perhatian kepada penglihatanmu, mana memberikan tumpuan kepada ma batana minal uyub, barang yang tersembunyi daripada kaipan-kaipan rohani, itu lebih baik daripada kamu menumpukan untuk terbukanya hijab alam ghaib. Itu nanti dulu, itu tak payah, itu kerja Tuhan dia boleh buka. Kita tumpukan pembersihan, itu maksudnya ya. Ini akan dibincangkan datang tasyawwufuka ila ma batana fika ila akhir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya.